kita belajar apa itu mufaraqah, dan apakah hukum dia. Baik, kita dah tahu hukum mufaraqah ini ada kalanya dia menjadi harus, ada kalanya dia menjadi wajib, ada kalanya dia menjadi haram. Jadi mufaraqah itu apa? Mufaraqah itu kita niat di dalam hati kita tidak mengikut imam. Bukan cakap mufaraqah. Nanti ada orang silap faham lah. Mufaraqah, dia cakap macam tu. Tak boleh. Tak boleh cakap mufaraqah. Mufaraqah ni maknanya istilah yang digunakan apabila seseorang itu tidak mengikut imam. Jadi kita niat dalam hati cara dia, aku tak ikut imam. Cakap dalam hati. Cakap mulut tak boleh. Cakap mulut batal lah. Cakap mulut kita tak boleh bercakap. Niat je aku tak ikut imam. Jadi kita tak ikut imam tu berdasarkan sebab-sebab tertentu. Mungkin kita sakit perut kan, tak larat. Imam lambat sangat. Jadi kita niat mufaraqah bermaksud kita selesaikan sembahyang kita secara berseorangan. Mufaraqah tu bukan masuk keluar. Ada orang silap faham pula. Dia ingat mufaraqah tu keluar ke belakang, lari. Tak. Mufaraqah tu tak ikut imam. Bila tak ikut imam, kita selesaikan sembahyang tu secara bersendirian. Habiskan cepat. Umpamanya kita ada naik kapal terbang kan, ataupun naik kereta api yang ada jadual. Jadi imam terlampau lambat, bacaan dia panjang. Jadi kita tak, ini tak lambat ni, ini tak sempat. Jadi dalam jangkaan kita tak sempat, ini kalau saya tunggu ni memang terlepas kereta api. Jadi kita niat mufaraqah, aku tak ikut imam, kita sembahyang cepat-cepat. Selesaikan, terus keluar. Sakit perut, macam-macam. Itu yang kita belajar dulu. Ada kadang-kadang ada harus, ada makruh. Yang jadi haram kalau main-main. Apa pun kalau kita main-main, haram hukum dia. Kejap ikut imam, kejap tak ikut imam, saja je. Yang ni haram. Jadi sebab itu mufaraqah ni mestilah dilakukan mengikut keperluan tertentu. Bukannya sengaja-sengaja main-main, itu hukum dia haram. Baik, kita sambung. Dia kata mufaraqah ni tidak meluputkan fadilat jamaah. Jadi sebab kita awalnya ikut imam. Mula-mula kita ikut imam, usalli fardhu maghribi salasa raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Ikut imam lah. Bila ikut imam, kita akan dapat fadilat 27 darjat. Dapatlah. Jadi rakaat pertama kita ikut imam. Tiba-tiba rakaat kedua kita nak mufaraqah. Kita tak ikut imam kerana nak urusan sakit perut ke, ataupun nak cepat, takut mengantuk. Dulu kita dah bincang kan, ada masanya kita mengantuk sangat, jadi imam lambat, jadi kita boleh mufaraqah. Jadi bila mufaraqah tu pahala jamaah tetap dapat, kerana pada awalnya kita mengikut imam. Tak ada masalah. Walaupun kita ikut imam ketika imam dah tahiyat akhir lah, kita baru sampai kan, imam tahiyat akhir baru sampai, kita ikut imam Allahu Akbar, duduk tahiyat akhir ikut imam, dapat fadilat 27 darjat. Dia 27 darjat ni selagi ikut imam. Selagi ikut imam je, makmuman dapat. Walaupun kita mufaraqah di pertengahan jalan, boleh. Kalau tak mufaraqah, di sini disebut ada perkaranya yang wajib bermufaraqah. Makmum tahu perkara itu, wajiblah dia berniat mufaraqah dengan segera. Contoh, imam melakukan perkara yang membatalkan solat. Di antara perkara yang membatalkan solat ni bila dia membaca surah Al-Fatihah yang salah. Kita dengar kan, kita yakin dia baca tak betul ihdinas siratal mustaqim. 2 kali kita dengar. Rakaat pertama dengar, rakaat kedua pun dengar. Rakaat pertama mungkin kita silap dengar. Bila dengar rakaat kedua pun sama juga. Jadi bila imam melakukan bacaan yang salah, maka kita tak boleh ikut. Dan kita pula duduk di belakang. Kalau kita duduk di belakang imam, kita wajib tegur imam. Wajib sebut subhanallah. Bila sebut subhanallah, imam akan diam kan. Bacakan yang betul. Ihdinas siratal mustaqim. Baca yang betul, bagi dia dengar. Kalau dia tak faham lagi, baca kali kedua supaya dia boleh ikut. Jadi kita kalau belakang imam, kita boleh tegur sebab kita duduk di belakang dia dan dekat. Kalau duduk jauh,
belakang sekali, memang tak boleh lah. Macam mana nak menjerit? Jauh. Jadi ketika itu tak ada pilihan, niatlah mufaraqah, dan hukum mufaraqah tu wajib. Wajib kerana kalau kita tak niat mufaraqah, batal sembahyang kita. Jadi sebab itu ikut imam ni hanya perkara yang betul sahaja. Kalau imam buat salah, kita kena tegur. Imam tidak rokok, kata lupa rokok, ada kadang-kadang. Mungkin jarang lah. Ataupun imam menambah rakaat. Ini biasa. Imam lupa kan? Imam macam manusia biasa, dia lupa menambah rakaat. Bagi makmum yang sedar, tak boleh ikut. Jadi makmum tu kena tegur. Subhanallah. Cara nak menegur dia, bila imam menambah rakaat, imam akan bangun rakaat yang keempat. Lepas keempat, dia bangun satu lagi kan? Maknanya dia lupa dah, patutnya rakaat empat tu dia duduk. Dah cukup dah. Dia lupa, dia bangkit rakaat kelima, jadi kita sedar. Bila kita sedar, kita jangan bangun, kita duduk sahaja tahiyat akhir. Ketika duduk tu, tegur imam. Subhanallah. Makmum ni ada berbagai, ada yang ikut yang imam tu. Ada yang sedar, ada yang tak sedar. Yang tak sedar, bangunlah, ikut imam juga. Yang sedar ni, kita yang peka ni, maka tegurlah imam. Subhanallah. Ramai-ramai yang duduk tegur subhanallah, supaya dia turun. Kalau dia tak turun juga, maknanya tak boleh ikut dia lah. Maknanya kita ada dua pilihan. Kita niat mufaraqah. Untuk orang awam, kita niat mufaraqah lah, aku tak ikut imam. Terus kita baca tahiyat, habis selesai, salam seorang-seorang. Adapun yang terbaiknya, bila imam menambah rakaat, ulama ada bagi satu lagi hukum, kita boleh tunggu imam. Sebab imam menambah ni ada beberapa keadaan. Kadang-kadang dia menambah tu kerana dia rasa ada perkara yang dia buat silap. Contohnya imam dalam rakaat kedua tu dia sembahyang zuhur lah, kata sembahyang zuhur ni suara yang perlahan. Dia terlupa membaca Fatihah, katalah imam tu. Allah, dia terlupa kan. Jadi rakaat kedua tu bila dia terlupa, rakaat tu tak dikira. Bagi imam lah. Jadi imam tambah lagi satu, nak gantikan rakaat kedua tadi, dia tambah satu lagi lah. Jadi imam tu betul. Memang sengaja ditambah 5 tu sebab dia rasa rakaat pertama tu ada perkara-perkara yang dia rukun yang dia tidak lengkap. Boleh. Kita tak tahu, ikut imam. Jadi maknanya kita yang sedar dia menambah tu tak boleh lah. Jadi imam dia tambah ni, jadi kita tegur subhanallah. Dia takkan ikutlah teguran kita sebab dia buat silap tadi. Jadi sebab itu imam menambah ni boleh jadi dia lupa, boleh jadi dia ada benda yang dia buat silap, maka dia tambah rakaat. Sebab itu kita tunggu. Pilihan yang kedua tadi, yang pertama tadi apa? Mufaraqah lah. Bagi orang awam ni, niat mufaraqah. Kita kan, tengok imam dah lain macam, niat mufaraqah. Ataupun yang terbaik, kita menunggu imam tambah rakaat, nanti dia akan duduk tahiyat akhir juga. Dia rokok, i'tidal semua, sujud duduk tahiyat akhir. Jadi bila dia salam, kita pun salam bersama-sama. Masa menunggu tu, bacalah surah-surah yang kita hafal. Sebab kita dah duduk lama kan. Bila kita baca tahiyat, memang dah habis lama dah. Imam belum turun lagi. Bacalah qul huwallah 20 kali baca. Selepas kita baca tahiyat tadi. Habis tu, imam baru nak duduk tahiyat. Jadi kita baca qul huwallah. Bila imam salam, kita pun berhenti, terus salam bersama-sama imam. Yang ini yang paling baik. Ini paling baik ya. Itu kalau imam menambah rakaat. Kalau imam kurang rakaat, dia lupa. Rakaat ketiga dia duduk. Dia lupa. Biasalah imam dia rasa dah cukup dah, padahal tak cukup. Rakaat ketiga dia duduk, kita sedar, imam ni kurang rakaat. Kita jangan duduk. Kita terus bangkit untuk rakaat keempat. Masa kita berdiri tu, tegur imam. Subhanallah. Imam duduk, kita berdiri. Makmum macam-macam lah. Ada yang berdiri, ada yang duduk, yang ikut imam. Kita bangun. Subhanallah. Tunggu dia bangun dah. Kalau dia tak bangun, kita ada satu pilihan saja. Kita niat mufaraqah. Bila imam mengurangi rakaat, satu pilihannya, iaitu mufaraqah. Tak boleh tunggu dia. Kita tegur tu boleh. Subhanallah, tunggulah. Semasa subhanallah tu tunggu. Kok dia nak bangkit. Tapi tengok lama gaya tak bangkit je, dia baca tahiyat juga, maka kita niat mufaraqah. Kita tambah satu lagi. Bila kita dah rokok, sujud tahiyat tu, kita selesaikan sekali. Kita niat tak ikut imam. Okay.
Boleh ke tuan? Ada soalan? Kalau tak ada saya sambung lagi. Kalau ada tuan teruskan ajukan soalan lah. Okey, seterusnya muka surat 17. Makmum wajib mengikut imam pada semua perbuatan solat. Ditulis itu makmum wajib. Tuan-tuan gariskan wajib. Mengikut imam ni hukum dia wajib. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut innama ju'ilal imamu liyutamma bih fala takhtalifu alaih. Maksud dia imam itu dijadikan sebagai ikutan para makmum. Jangan kamu mengingkari. Jangan kamu, bila imam dah rokok, kita tak rokok lagi kan. Maka kalau kita lambat rokok, tak ikut arahan imam, ada dua keadaan boleh berlaku. Pertama, boleh jadi hilang fadilat berjamaah, pahala 27 tak dapat, ataupun sembahyang kita batal. Mari kita boleh batal. Jadi sebab itu disebut di situ makmum wajib mengikut imam. Dan makmum nak ikut imam ni hanya perkara-perkara yang betul dalam sembahyang. Sembahyang sembahyang Isya berapa rakaat? 4. Ikut 4. Kalau imam menambah jangan ikut. Benda yang salah tak boleh ikut. Boleh jadi mana kita ikut imam bersyarat. Baik, kita baca. Yang nombor 1. Wajib bagi makmum mengikut imam dalam segala gerakan solat tanpa mendahuluinya. Tu garis kan. Tanpa mendahuluinya. Jangan kita potong imam. Jangan mendahului imam. Dan tanpa melakukan gerak solat serentak. Dulu saya dah sebut dah. Serentak tak boleh. Dengan gerak solat imam. Dan ada satu lagi. Jangan tertinggal. Kalau ada pensil tambahlah. Tertinggal daripada imam. 3 perkara ni tuan-tuan jangan buat dalam sembahyang berjamaah. Jangan mendahului imam. Ini jarang orang buat. Mendahului ni maknanya kita potong imam tu. Siapa yang imam, siapa makmum, dia nak laju kepada imam. Itu kalau buat sekali terus batal. Ini jarang orang buat. Yang kedua ni selalu menyamai imam. Menyamai imam ni, imam baru nak bergerak, kita dah bergerak. Imam baru nak sujud, belum lagi sempat sujud, baru nak turun, kita pun turun. Itu dia anggap sama. Sekali sama, hilang pahala jamaah. Ini disebut dalam kitab Al-Qawlu Tanfi Ahkam. InsyaAllah bila kita dah habis kitab ni, kita akan sambung kitab yang kedua ni. Kitab Arab yang telah diterjemah dalam bahasa Melayu. Kitab ni insyaAllah kita akan guna kitab mazhab Asy-Syafi'i. Disebut dalam kitab ni, kalau sekali kita sama dengan imam, hilang pahala jamaah, 27 darjat tak dapat. Kalau 2 kali sama dengan imam, dalam rokok dia sama, dalam sujud pun sama juga, maka batal. Batal sembahyang makmum. Ini bahaya. Sebab tu kita kena belajar. Jadi 3 perkara. Jangan mendahului, jangan menyamai, jangan tertinggal imam. Ada orang tertinggal, dia baca surah surah lama sangat, imam dah rukuk, dia tak rukuk. Tertinggal satu rukun, hilang pahala jamaah. Ikut imam ni wajib, imam rukuk. Sebab tu dalam sembahyang sunat lah, sembahyang apa? Sembahyang hajat, solat hajat kan. Tuan-tuan biasa solat hajat. Solat hajat, rakaat yang kedua tu, selalunya imam rukuk lama sikit kan. Di mana kita nak berdoa dalam sujud. Jadi kalau imam dah bangkit, kita jangan sujud lagi. Kerana bila imam dah bangkit, imam dah masuk rukun yang berikutnya, itu masih lagi nak baca, nak berdoa lagi waktu sujud. Sebab doa waktu sujud tu hukum dia apa? Sunat. Betul? Ikut pergerakan imam tu wajib. Jadi imam dah bangkitlah. Sebab kita ikut imam. Kalau kita nak sujud lama, sembahyang lah seorang-seorang. Tak ada terikat. Bolehlah nak berjam-jam sujud, boleh, sebab kita seorang. Bila ikut imam ni jangan terlampau lama. Boleh jadi disebut tadilah, boleh jadi hilang pahala jamaah dan juga boleh batal sembahyang. Kalau imam tu dah salam lah, Assalamualaikum warahmatullahi, kita masih lagi sujud kan, sembahyang kita batal. Sembahyang solat hajat tadi. Kerana imam dah masuk rukun yang kedua. Bila imam duduk tahiyat akhir, imam akan baca tahiyat. Betul? Bacaan tahiyat tu adalah rukun. Dan satu.
Okey, lepas itu imam salam. Salam pun rukun, dah dua. Kita belum lagi bangkit, masih lagi sujud. Itu yang batal. Dia ramai yang tak perasan. Ini janganlah. Sebaik-baiknya imam buat, kita ikut je dia. Jangan potong dia, jangan sama dengan dia, jangan tertinggal jauh sangat dengan dia. Tiga dia. Baik. Ini disebut dalam kitab. Kebiasaan para sahabat yang solat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membongkokkan belakang untuk turun sujud sehingga mereka melihat baginda telah pun sujud. Ini dia. Ini dia sifat sahabat bila solat berjamaah, dia tak akan sama dengan imam. Disebut di sini bila Rasulullah dah sujud dah, Allahu Akbar, dahi Rasulullah dah sampai tempat sujud, sahabat menceritakan kami masih lagi sedang berdiri. Rasulullah dah sujud dah. Nampak tak? Jadi maknanya bila imam sedang bergerak, makmum diam. Tunggu dulu, jangan bergerak lagi. Dalam riwayat lain pula, bila Rasulullah dah bangun rakaat yang berikutnya daripada sujud, Allahu Akbar, Rasulullah bangun rakaat yang kedua, katakanlah, kami para sahabat diceritakan dalam riwayat masih lagi sedang sujud. Takkan sama. Dulu saya dah sebut formula kan. Bila imam bergerak, imam sedang bergerak, makmum diam. Bila imam diam, barulah makmum bergerak. Itu konsep. Tuan-tuan ingatlah. Macam mana nak tahu imam bergerak? Kalau kita duduk belakang, dengar suara dia lah. Dia pakai mic kan. Bila sebut Allah, bila Allah tu dia bergerak. Allahu Akbar, dia bergerak. Bila bar, dia dah diam. Barulah kita bergerak. Jangan dia Allah bergerak, kita pun turun sekali. Dah sama. Sama sekali, hilang pahala jamaah. Itu disebut dalam kitab. Baik, yang kedua, jangan mendahului imam dengan dua rukun fi'li. Tuan-tuan gariskan, dua rukun fi'li tu. Disebut dua. Kerana bila disebut dua ni, bila mendahului imam dua ni, batal kan? Batal semayang. Dan jangan ketinggalan, disebut lagi, ketinggalan daripada imam dengan dua rukun fi'li tanpa sebarang keuzuran. Disebut sini. Kerana apa? Kalau kita dahului dua rukun, saya sebut tadi, batal semayang. Sebab tu larangan. Ayat ini melarang makmum mendahului imam sebanyak dua rukun fi'li. Saya bagi contoh senang macam mana dia boleh batal. Contoh, dalam semayang ni dia ada tiga rukun. Tuan-tuan dah tahu dah. Rukun pertama rukun qauli. Qauli ni rukun ucapan. Allah, rukun sebutan. Sami Allah, bila kita sebut kan, itu rukun. Rukun qauli, rukun sebutan ataupun ucapan. Yang kedua, rukun qalbi. Kita niat dalam hati itu qalbi. Dan yang ketiga paling banyak, iaitu rukun fi'li. Fi'li ni perbuatan. Rukuk, i'tidal kan, itu fi'li. Dalam semayang, rukun fi'li paling banyak. Paling banyak. Jadi bila imam rukuk, dia bermula dengan rukuk lah, sebab rukuk baru dia bergerak. Bila imam rukuk, imam dah buat satu rukun fi'li. Betul? Katakan makmum tadi belum lagi rukuk kerana dia nak menghabiskan bacaan sunat. Kalau dia menghabiskan bacaan yang wajib, tak apa. Memang Fatihah tu kena habis dulu imam ni, makmum tadi. Tapi kalau dia dah baca Fatihah, dia baca sunat pula, dia baca surah, semayang zuhur kan, baca surah panjang, imam dah rukuk, dia belum rukuk. Jadi imam dah buat satu rukun fi'li. Lepas imam rukuk, imam buat apa? I'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Imam dah buat dua dah. Makmum tadi belum lagi rukuk-rukuk. Okey, dah dua dah. Sekiranya imam lepas i'tidal, imam buat apa? Imam sujud kan? Allah, imam sujud, dari imam dah sampai tempat sujud, makmum dekat belakang tadi belum lagi rukuk-rukuk, ketika itu batal. Batal semayang makmum kerana dia dah tertinggal berimam dua rukun fi'li yang lengkap. Dua rukun fi'li lengkap ni bila imam masuk rukun yang ketiga lah. Faham Bila imam masuk rukun sujud yang ketiga tu dah masuk tiga dah. Maknanya confirm makmum tadi dia tertinggal dua. Jadi batal semayang makmum. Ini ramai yang tak perasan dia. Kalau ada uzur lain, makmum baca lambat, itu lain. Imam cepat, itu ada hukum yang lain. Ini yang biasa-biasa ni,
Bila imam rukuk je ikutlah, jangan tertinggal sebab kita baca sunat, baca surah. Surah tu sunat je. Kalau baca Fatihah tak apa, Fatihah bacalah Fatihah sampai habis. Fatihah tu rukun. Sunat jangan Jadi jangan tertinggal daripada imam 2 rukun, jangan mendahului imam 2 rukun. Mendahului imam ni maknanya imam belum rukuk, dia dah rukuk. Satu, imam baru nak sujud, dia sujud dulu. Dah dua kali dia mendahului imam. Batal sembahyang. Kalau dalam takbiratul ihram sekali mendahului terus batal. Ini lagi special. Sekali je kita mendahului imam baru Allahu, dia kat belakang Allahu akbar, dia pegang dulu kan. Imam baru belum pegang lagi, belum akbar lagi. Baru Allahu, belum lagi Allahu akbar. Imam dia akan masuk sembahyang waktu bila disebut Allahu akbar. Bar tu dia dah masuk lah. Kalau dia sebut Allahu belum, Allahu belum. Sebab tu makmum jangan bergerak lah, tunggu dulu. Bila imam Allahu akbar, lepas imam sebut bar, barulah kita angkat. Itu yang betul. Kadang-kadang kita gelojor imam Allah, kita Allah juga. Itu sekali buat terus batal. Mengapa batal? Saya sebab. Kenapa batal? Agak-agak. Kenapa batal? Sebab imam belum masuk sembahyang. Imam baru Allahu, kita dah terus pegang. Macam mana kita nak ikut imam sedangkan imam belum masuk sembahyang lagi? Itu batal. Itu sebabnya batal. Jadi kalau nak betulnya, bagi imam masuk dulu. Apa pun bila ikut imam, imam akan buat dulu. Kaedah dia ikut imam, imam buat dulu. Dia takbir dulu. Allahu akbar. Barulah kita ikut. Itu ketika takbiratul ihram tu sangat tegas. Sekali buat batal. Sama juga bila keluar sembahyang. Keluar sembahyang ni ucapan apa? Assalam kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi imam bagi salam dulu. Jangan kita laju sangat. Imam bawa assalam, kita salam dah dulu. Kita mendahului imam. Pun batal sembahyang. Walaupun buat sekali. Kerana kita mendahului imam. Bahaya mendahului imam ni. Kita mendahului imam ni kadang-kadang dah biasa. Tuan-tuan tuan-tuan semua dah biasa sembahyang. Ada yang 30 tahun, 40 tahun sembahyang kan. Kalau umur dia panjang 60 tahun. Tapi masa kita sembahyang tu, kita banyak melakukan perkara-perkara yang kita tak perasan, yang kita tak tahu. Sebab kita terlalu gelojor, cepat sangat. Sebab tu tuan lepas ni kena sabar-sabar dulu. Sebab Nabi pernah sebutlah dalam hadis dia. Nabi menyebut al-ajalatu minasyaitan wat ta'anni minallah. Hadis iaitu tergopoh gapah, membuat sesuatu dengan cepat-cepat, tak sempat-sempat. Ini perbuatan daripada syaitan. Jangan bila imam rukuk tu sabar tu. Kita dah biasa imam rukuk, kita rukuk kan. Imam i'tidal, kita i'tidal. Kita dah biasa laju. Imam baru nak turun, kita turun dulu. Kita dah biasa buat. Jadi lepas ni jangan. Tahan dulu, tunggu, sabar. Saya pernah mengajar di tempat tu, dah beritahu banyak kali lah. Laju juga. Seorang pakcik tu. Pakcik dengan laju pakcik. Dia dengar, baik ustaz, baik ustaz. Tapi bila sembahyang, laju juga. Dia dah biasa. Itulah dah sembahyang 60 tahun, 40 tahun, memanglah dah terbiasa. Imam baru nak turun, dia turun dulu. Habis rosak sembahyang. Dan Nabi sambung lagi hadis tadi, wat ta'anni minallah. Orang yang bersabar-sabar, yang tunggu, tenang. Ini sifat daripada Allah. Jadi kita jangan laju-laju. Tengok imam, tunggu imam dulu, baru kita bergerak.